Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan berkongsi berkaitan dengan tajuk mekanisme pelaksanaan bantuan rakyat ke arah mencapai pembangunan lestari. Tajuk ini berkaitan dengan SDG yang pertama, iaitu Sustainable Development Goals No Poverty. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli, iaitu ketua kami iaitu Wan Ahmad Azwan bin Yaakob, yang kedua Cik Muhammad Izzuan bin Ibrahim, iaitu saya sendiri, dan yang ketiga Muhammad bin Bahaldin, keempat Rabiatul Arabiah binti Mohyi, dan yang terakhir iaitu Nur Anis Zulaika binti Mahmud. Dalam berhadapan isu kemiskinan, secara umumnya perkara ini sulit dipandang negatif oleh pelbagai pihak. Banyak inisiatif dan langkah yang dibuat untuk menangani isu tersebut. Sehubungan dengan itu, isu kemiskinan juga telah disenaraikan sebagai matlamat utama dalam matlamat pembangunan lestari sebagai satu komitmen yang utuh dengan pelbagai agensi, sama ada pihak organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kerajaan, negara-negara dunia luar maupun organisasi bukan kerajaan. Oleh hal yang demikian, salah satu inisiatif yang digunakan untuk menuju matlamat ini ialah menerusi bantuan rakyat. Seterusnya adalah sorotan literatur. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, miskin bermaksud tidak berharta benda serba kekurangan dalam barang-barang keperluan kehidupan. Seterusnya, konsep kemiskinan yang dikemukakan dari sudut kepenggunaan merujuk kepada keperluan hak asasi manusia untuk hidup seperti ketiadaan pakaian serta tempat tinggal yang baik, buta huruf, kekurangan makanan, kesukaran memperoleh barangan atau perkhidmatan, infrastruktur yang tidak memuaskan, ketiadaan air bersih, kekurangan pendidikan dan komunikasi, Bank Dunia 2010 dan UNDP 2004. Manakala konseptual tentang kemiskinan dari sudut pendapatan pula, kedua-dua agensi ini berdasarkan pendapatan individu yang diperoleh dalam sehari sebagai indikator. Bank Dunia 2010 telah menetapkan bahawa garis kemiskinan berlaku apabila seseorang itu hidup di bawah $1.25 atau $2 sehari. Miskin mutlak bagi pertubuhan ini adalah apabila seseorang itu berada di bawah paras pendapatan $1.25 sehari. Manakala individu yang memiliki paras pendapatan bawah $2 sehari dikategorikan sebagai miskin relatif. Namun, kategori miskin mutlak berbeza ukurannya dengan UNDP 2004. Menurut UNDP 2004, golongan yang dikatakan miskin mutlak berlaku apabila seseorang itu memiliki pendapatan di bawah $1 setiap hari berdasarkan matlamat pembangunan milenium, The Millennium Development Goals, MDGs. Bank Dunia 2010 menyifatkan definisi tersebut sebagai definisi yang diukur dari sudut kuantitatif. UNDP 2004 pula sebagaimana definisi sebelumnya tidak menyatakan sebarang kategori terhadap definisi yang diutarakan ini. Menurut Bank Dunia 2010, definisi dari sudut kepenggunaan ini diukur dari sudut sosial. UNDP 2004 pula tidak meletakkan sebarang kategori sewaktu mengutarakan definisi kemiskinan melalui perkara-perkara tersebut. Bagi UNDP 2004, definisi yang dikemukakan dari sudut kepenggunaan ini lebih tepat berbanding definisi yang menyatakan hal yang sama mengenai definisi dari sudut kuantitatif tidak tepat berbanding bentuk kualitatif libatkan ukuran kuantitatif. Nilai itu menurut Muhsin 2004 dan Muhammad A. Syahabuddin 1997, fakir dan miskin adalah dua kaum du'afa daif yang berbeza tetapi statusnya hampir sama. Kedua-dua golongan du'afa ini tidak mampu menguruskan kehidupan harian mereka kerana ekonomi mereka lemah. Menurut Muhammad A. Syahabuddin 1997, fenomena miskin, fakir atau apa kerana kesemuanya menggambarkan kemiskinan. Perkara yang berbeza di antara golongan miskin dengan golongan fakir adalah tahapnya sahaja, iaitu daripada individu yang memiliki sedikit harta sehingga tiada harta, atau daripada individu yang memiliki sedikit pendapatan sehingga individu yang tidak memiliki pendapatan untuk
memenuhi sedikit keperluan asas. Oleh hal yang demikian, berdasarkan keadaan rakyat yang mengalami kemiskinan, pihak kerajaan telah memberikan bantuan kepada rakyat supaya dapat membantu meringankan beban rakyat. Antara bantuan yang diberikan kepada rakyat adalah BSH, iaitu bantuan sara hidup. Perkara ini sedikit sebanyak dapat membantu untuk meringankan beban rakyat dalam menjalani kehidupan seharian mereka melalui bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Seterusnya ialah teori. Teori yang berkaitan adalah teori permodenan. Teori permodenan menerangkan tentang bagaimana sebuah masyarakat itu berubah dari sebuah masyarakat tradisional kepada sebuah masyarakat yang moden. Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun dan perlu mencontohi negara-negara maju seperti Jepun untuk menjadi sebuah negara yang lebih berjaya dan maju. Apabila sebuah negara itu menjadi maju, sudah tentu masalah kemiskinan dan kelaparan dapat dikurangkan di negara tersebut. Hal ini kerana sebuah negara yang maju dan moden adalah lebih kaya dan berkuasa serta rakyatnya dapat menikmati taraf kehidupan yang tinggi. Keadaan ini adalah disebabkan pendapatan per kapita rakyat negara yang moden adalah tinggi berbanding negara yang sedang membangun. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian adalah kaedah pengumpulan data di mana kami menggunakan dua data untuk menjalankan kajian ini, iaitu data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan dua data ini, kami dapat memperolehi data yang tepat dan relevan untuk menjawab objektif kajian. Data primer di mana pekaji menjalankan kajian ini dengan cara melalui kaedah borang soal selidik secara atas talian. Dalam kaedah borang soal selidik ini terdapat dua bahagian, iaitu melibatkan dua objektif utama, iaitu mengenal pasti jenis bantuan dan faktor yang menyebabkan kemiskinan kepada golongan B40. Seterusnya, data sekunder. Dalam data sekunder ini kami menggunakan kajian sumber internet dan kajian perpustakaan. Dengan data sekunder ini kami memperoleh banyak data tambahan untuk mengukuhkan kajian ini. Dalam mempersembahkan data, kami mempersembahkan hasil yang diperoleh daripada borang soal selidik dalam bentuk jadual dan graf bar. Seterusnya, hasil kajian. Hasil kajian bagi objektif pertama adalah mengenal pasti jenis-jenis bantuan yang disalurkan oleh kerajaan kepada rakyat dalam menangani isu kemiskinan. Bantuan pertama adalah berasaskan sumber zakat. Seramai 94.4% responden setuju bahawa bantuan ini wajar disalurkan kepada golongan miskin dan diikuti seramai 5.6% responden yang tidak pasti. Ini kerana majoriti berpendapat bahawa dari segi Islam, bantuan zakat diperkenalkan sebagai salah satu cara yang mampu membantu manusia dari segi kelaparan dan kemiskinan. Selain itu, bantuan pemberian tanah pula, seramai 50% responden tidak pasti bahawa bantuan ini dapat mengurangkan kemiskinan disebabkan rata-rata individu tidak mampu mengusahakan tanah dan menyebabkan tanah tersebut terbiar. Seterusnya, dari segi bantuan beasiswa telah mendapati majoriti responden bersetuju dan diikuti seramai 11.1% tidak pasti. Ini kerana majoriti berpendapat bahawa bantuan ini dapat meringankan beban ketua keluarga dari segi pendidikan anak-anak. Antara contoh beasiswa yang terdapat di Malaysia adalah program ijazah sarjana muda pendidikan, program My Brain 15 dan beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam. Di samping itu, bantuan dari segi bantuan perumahan telah mendapati seramai 72.2% setuju dan diikuti dengan 27.8% tidak pasti. Ini kerana majoriti berpendapat bahawa bantuan ini mampu memberikan kelestarian kehidupan kepada golongan miskin. Dengan bantuan ini, ianya memudahkan urusan bagi golongan miskin, terutama golongan B40 yang mencari tempat tinggal. Akhir sekali, bantuan tunai bersyarat mendapati majoriti seramai 66.7% bersetuju dan selebihnya seramai 33.3% tidak pasti. Ini demikian kerana golongan miskin mudah untuk mendapatkan bantuan ini dan tidak akan berlakunya penindasan yang menyebabkan golongan yang tidak bertanggungjawab ingin mengambil kesempatan. Okey, seterusnya part soalan berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dalam golongan B40 semakin meningkat. Okey, yang pertama adalah pendapatan yang tidak mencukupi memberi kesan kepada pemakanan yang kurang, air yang terjejas tidak mencukupi, keselamatan yang terjejas, masalah hutan dan pembayaran hutang. Di mana
Dalam kajian ini kami mendapati semua responden memberi respon setuju, majoriti memilih setuju kerana mereka mendapati kos sara hidup di Malaysia adalah sangat tinggi yang menyebabkan rakyat akan melakukan dan memilih jalan untuk berhutang. Secara tidak langsung keselamatan mereka akan turut terjejas. Okey, seterusnya pula soalan yang kedua berkaitan dengan faktor yang menyebabkan kemiskinan, iaitu pemilikan aset yang tidak stabil dan tidak memuaskan, termasuklah aset dari segi pendidikan, rumah dan tempat tinggal yang menyebabkan kemiskinan semakin meningkat. Okey, dalam soalan ini kami juga mendapati bahawa ramai majoriti yang memilih setuju, di mana pemilikan aset yang tidak stabil menjadi faktor yang menyebabkan kemiskinan semakin meningkat di Malaysia. Dengan berlakunya perkembangan yang semakin pesat dengan kos sara hidup, menyebabkan segelintir rakyat Malaysia membuat keputusan terburu-buru yang mengakibatkan diri mereka terperangkap dengan gaya hidup mereka sendiri. Okey, soalan ketiga pula, iaitu berkaitan dengan faktor yang menyebabkan kemiskinan berlaku, iaitu kekurangan perlindungan untuk golongan miskin dari segi mendapatkan hak undang-undang, termasuk hak yang sama berkaitan dengan hak sivil dan berpolitik, kesihatan dan keselamatan pekerjaan serta kawalan pencemaran dapat mewujudkan kemiskinan. Hal ini kerana golongan miskin yang dikenali juga sebagai golongan bawahan seringkali ditindas oleh golongan atasan atau golongan mewahan disebabkan mereka tidak mempunyai pendapatan yang stabil. Perkara ini dapat dilihat apabila golongan miskin melakukan kesalahan sekecil-kecil zarah seperti diungkit seperti mereka melakukan perkara yang sebesar-besar, bahkan diberikan hukuman yang agak berat kepada golongan bawahan ini. Okey, seterusnya soalan keempat pula yang mengakibatkan kemiskinan, iaitu kumpulan miskin yang tidak mempunyai kuasa politik dalam sistem politik dan tidak mempunyai saluran untuk bersuara dalam struktur birokrasi, yang menyebabkan mereka tidak mendapat apa-apa bantuan dan mendapat apa-apa tindak balas yang adil dari golongan kerajaan. Perkara ini terjadi kepada golongan miskin yang berada di luar bandar yang kurang diberi perhatian atau beberapa faktor yang berlaku. Segelintir golongan miskin kurang mengambil bahagian dalam isu politik kerana mereka menganggap politik hanya sia-sia. Malah sekiranya mereka mengambil bahagian, akan ada agensi-agensi tertentu yang akan turun mendengar luahan mereka terhadap isu yang dihadapi. Di dalam slide ini, saya akan membentangkan tentang perbincangan dan cadangan penyelesaian. Okey, terdapat beberapa cadangan yang telah disenaraikan untuk membasmi kemiskinan. Antaranya ialah mengadakan program pembasmian kemiskinan. Okey, program pembasmian kemiskinan bukan sahaja mengambil kira soal kaum dan bangsa, tapi juga fakta-fakta lain. Hal ini kerana pihak kerajaan ingin mewujudkan peluang yang adil dan sama kepada semua rakyat. Seterusnya, meningkatkan potensi penjanaan pendapatan isi rumah B40. Usaha telah dilaksana untuk meningkatkan taraf hidup isi rumah luar bandar dan meningkatkan penyertaan isi rumah bandar dalam ekonomi melalui aktiviti penjanaan pendapatan, pembangunan modal insan dan program sokongan perusahaan mikro. Bukan itu sahaja, memberikan pinjaman khas kepada golongan PKS juga merupakan salah satu cadangan untuk membasmi kemiskinan. Sudah terang di Tan Bersuluh, golongan PKS amat sukar untuk memperoleh bantuan, lebih-lebih lagi seseorang yang baru berjinak-jinak dalam bidang ini serta seseorang yang sudah lama dalam bidang ini namun tidak mempunyai pengetahuan yang meluas tentang PKS. Di samping itu, pihak kerajaan telah melaksanakan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin. Prihatin ini merupakan satu keputusan yang tepat lagi efisien kerana dapat mengurangkan beban rakyat di samping wabak virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Bantuan tersebut adalah seperti moratorium 6 bulan, pembayaran semula pinjaman, pengeluaran KWSP akaun kedua, program subsidi upah dan sebagainya.
Okey, kemudian memperkenalkan rakyat terhadap ekonomi gig atau digital. Peringkat awal pandemik COVID-19 telah menyebabkan 68% pekerja kehilangan pendapatan dan salah satu usaha untuk mereka mendapat serba sedikit pendapatan supaya dapat melangsungkan kehidupan ialah menjalankan perniagaan secara atas talian. Hal ini terpulang kepada kekreatifan individu ingin menjual apa serta bagaimana ingin melaksanakannya. Namun, teknologi yang semakin canggih ini mampu membuat seseorang berfikir secara luar kotak. Salah satu cadangan untuk membasmi kemiskinan ialah dengan memperkukuhkan jaringan keselamatan sosial untuk membantu kumpulan mudah terjejas. Contohnya adalah seperti memberi bantuan perumahan kepada golongan yang kurang berkemampuan untuk menetap di tempat tinggal yang lebih selesa dan sekaligus hal ini boleh menyebabkan rakyat tidak perlu untuk membeli maupun menyewa tempat tinggal yang mahal yang melebihi kadar kemampuan rakyat. Akhir sekali ialah membangunkan perusahaan berasaskan komuniti dan sosial. Komuniti yang tidak membangun dan tidak memperoleh apa-apa kemudahan akan menjadi semakin mundur dan tidak mengembang. Hal ini ditekankan di kawasan orang asli di semenanjung Malaysia serta rakyat yang menetap di luar bandar, terutama sekali di pedalaman Sabah dan Sarawak yang hanya hidup tidak mempunyai kemudahan asas seperti elektrik dan air serta sumber makanan yang diperoleh dari laut, sungai dan sumber hasil hutan. Secara rumusnya, mekanisme bantuan rakyat di negara maju dan negara yang membangun mempunyai matlamat dan tujuannya yang tersendiri. Setiap negara mempunyai mekanisme pelaksanaan yang berlainan dalam mengenal pasti masalah serta halangan yang dihadapi oleh setiap rakyat di negara masing-masing. Namun begitu, mekanisme bantuan rakyat perlu diteruskan untuk membantu golongan yang memerlukan agar rakyat dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik seiring dengan kemajuan negara yang semakin berkembang dan maju. Meskipun kemiskinan dianggap sebagai satu fenomena negatif dalam pembangunan manusia, namun fenomena itu perlu dilihat, didefinisikan dan diukur dengan lebih meluas. Kaedah ini amat penting dalam memastikan strategi dan dasar yang dirancang dan mekanisme pelaksanaan khususnya melalui bantuan rakyat dapat diatur dengan lebih tepat seterusnya mampu menghadapi fenomena kemiskinan ini secara lestari.